Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi bagi kursus pengajian Islam MPU 2312 bagi pelajar diploma DVM 1 semester 1 College Vocational Datuk Lela Maharaja. Jadi saya akan meneruskan topik perbincangan kita untuk topik yang kedua iaitu akidah Islam. Akidah Islam. Jadi di dalam topik akidah Islam ni dia ada satu topik yang sangat panjang, dibahagikan kepada dua bahagian. Jadi untuk bahagian yang pertama ini saya akan untuk 2 minggu PDP ni saya akan pecahkan kepada beberapa rakaman dan kemudian ada beberapa tugasan untuk kamu. Jadi saya akan maklumkan kemudian tugasan tersebut di dalam WhatsApp. Jadi ini untuk penerangan kepada modul MPU 2312 pengajian Islam. Jadi 2.1 pengertian akidah. Apa yang dimaksudkan dengan pengertian akidah? Jadi kalau kamu tengok dekat nota, akidah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud aqada. Jadi aqada ni bermaksud ikatan ataupun simpulan. Bila dia dah ikat, bila dia dah simpul, maka dia tidak boleh terburai lagi. Dan tetapi sekiranya ikatan atau simpulan itu tidak kemas ataupun tidak rapat, maka dia boleh terbuka. Begitu juga dengan akidah. Jadi akidah ini daripada perkataan aqadah tadi bolehlah kita simpulkan bahawa satu kepercayaan hati, satu keimanan hati terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat sehingga kan tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk meleraikan ikatan tersebut. Dalam erti kata yang sama, ialah tidak ada seorang pun yang mampu menjadikan orang Islam ataupun seorang Muslim itu tadi murtad. Itu maksud dia. Satu kepercayaan kepada Allah. Jadi, bila kita katakan ikatan tersebut, maknanya hati kita dan juga Allah SWT itu dia ada satu ikatan. Hablum minallah, hablum minan nas. Ini maknanya yang dikatakan tali ni tadi makna kepercayaan kita kepada Allah SWT. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Allah SWT, dan maka itulah yang dikatakan iman. Percaya kepada perkara yang ghaib. Itulah dia akidah. Maknanya satu kepercayaan kepada sesuatu perkara yang kita katakan dalam Islam ialah kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepercayaan kita itu sangat kuat, tersimpul kuat dalam hati sehingga tidak mungkin dia terurai. Itu yang dikatakan akidah. Jadi maknanya kamu sebagai seorang Islam sepatutnya tidak ada sesuatu pun yang boleh mengganggu gugat ataupun meleraikan ikatan akidah kamu, kepercayaan kamu, keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi bagaimanakah akidah ini terbentuk? Maka sarjana Islam berpendapat unsur pembentukan akidah terdiri daripada beberapa perkara. Maksud dia, seseorang itu boleh jadi Muslim dengan beberapa sebab. Tetapi berpaksikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallah yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim." Maksud dia apa? Allah Taala yang memberi hidayah. Maksud dia seseorang itu dia tidak boleh suka-suka je masuk Islam, tak. Melainkan Allah Taala dah tetapkan sama ada dia lahir dia sebagai seorang Muslim ataupun dia lahir sebagai seorang bukan Muslim, dan kemudian dia terima hidayah dan dia masuk ke dalam Islam. Jadi beberapa ulama telah simpulkan kepada 4 perkara. Pertama sekali, bagaimanakah akidah ini terbentuk? Melalui unsur akal ataupun pemikiran. Akal berperanan untuk memikirkan sama ada baik ataupun buruk. Jadi kisah ini diambil unsur ini diambil daripada kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim duduk di satu tempat, dia memandang ke langit. Dia nampak matahari itu gagah, matahari itu kuat, matahari itu panas. Sehingga apa sahaja yang kena matahari akan ada keluar bayang-bayang. Jadi dia kata, mungkin ini adalah Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Ketika itu belum diberikan hidayah lagi. Maka Nabi Ibrahim kata, adakah ini Tuhan? Tapi apabila menjelang malam, maghrib,
bulan pula dia topple ataupun dia ganti matahari. Jadi Nabi Ibrahim kata, takkanlah kalau Tuhan takkanlah ada satu benda pula dia hilang kejap, ada kejap tak ada kan. Maka mungkinkah bulan? Tapi bulan pun sama juga. Mungkinkah bintang? Maka daripada pemikiran-pemikiran tersebut, maka lahirlah kita katakan hidayah Allah SWT memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim, maka diangkatlah Nabi Ibrahim menjadi seorang Nabi. Kemudian unsur iradah ataupun daya memilih. Akidah tidak akan terbentuk di dalam diri seseorang hasil paksaan orang lain. Sebaliknya ia hanya terbentuk daripada kemahuan Tuan punya badan sendiri. Yang ni pula diambil daripada kisah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni adalah antara sahabat Nabi yang paling hampir dengan Nabi. Dan merupakan sahabat Nabi antara yang pertama masuk Islam. Dalam golongan 3 terawal masuk Islam. Adakah dia Sayyidina Abu Bakar ni diberi paksaan ataupun dipaksa untuk masuk Islam? Sedangkan kamu tahu Sayyidina Abu Bakar ni adalah golongan bangsawan. Satu-satunya orang yang diberi kebenaran oleh Allah SWT dan juga Nabi Muhammad untuk pakai kain lebih daripada dia punya jubah tu mesti bawah daripada buku rali. Sebab apa? Dia ni golongan bangsawan, sangat kaya. Adakah dia diberi paksaan? Adakah dia dipaksa? Tak. Tapi dia ada kuasa memilih. Dia tengok yang ni baik, yang ni buruk. Dia bandingkan pula akhlak seorang Nabi Muhammad dan juga mungkin akhlak rakan-rakan dia yang lain. Maka dia kata tidak ada akhlak yang lebih sempurna melainkan akhlak Nabi. Maka dia pun beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kata daya memilih. Tapi dia mesti daripada kemahuan Tuhan punya badan sendiri. Itu kisah Sayyidina Abu Bakar. Dia tak ada kena paksa. Ketika itu Rasulullah pun sampaikan dakwah secara rahsia, tak ada orang pun tahu. Dan Abu Bakar memilih untuk memeluk agama Islam. Dan kemudian unsur wujdan ataupun perasaan. Kemahuan itu adalah dengan sungguh-sungguh datang dari 10 jiwa dan perasaannya. Yang ni ramai yang mungkin tahu terkalangan kamu mungkin yang tahu golongan yang suka masuk bermacam-macam agama. Mereka ni sebenarnya bukanlah tak percaya pada agama, tapi mereka nak test. Mereka nak test. Dan selalunya mereka ini akan sangkut ataupun akan kita katakan berada dalam agama Islam dan akan terus kekal di dalam agama Islam. Sebab apa? Dia kata agama Islam ni adalah satu-satunya benda yang dia cari. Yang dia sungguh-sungguh sebelum ni dia cari dalam agama lain. Contohnya agama Buddha, dia cari dalam agama Kristian, dia cari dalam agama Hindu, dia cari dalam fahaman yang tidak bertuhan, etis contohnya, tidak beragama. Maka dia kata dalam fahaman komunis sekalipun, maka sebenarnya bila dia duduk dalam agama Islam, dia menjalankan kewajipan dia sebagai seorang Islam, maka dia kata inilah jalan ataupun cara hidup yang paling ideal sekali. Ini dia cari sungguh-sungguh. Dia cari sungguh-sungguh dan dia jumpa akhirnya. Dan yang terakhir untuk unsur pembentukan akidah ialah unsur hidayah. Ini kita kata memang tidak ada orang lain yang lebih mutlak. Hidayah ni milik Allah SWT. Iman tak dapat diwarisi dari ayah ataupun saya pun tak ingat lirik lagu Raihan dia. Maksudnya apa? Allah Ta'ala yang yahdi man yasha. Kalau kita kamu baca Al-Quran, banyak ayat mengatakan Allah SWT ni yang berhak memilih siapa yang berhak, yang layak diberikan hidayah. Tugas kita, adakah hidayah ni bila dah masuk Islam cukup? Bila kita dah masuk Islam, maka seharusnya kamu berusaha untuk menambah lagi, kita kata menambah lagi iman, meningkatkan lagi tahap imanan kamu, memohon kepada Allah SWT supaya diberikan hidayah, sentiasa diberikan hidayah, supaya kita tidak leka, tidak lalai dan akhirnya bila leka dan lalai ni, hati jadi keras, hati jadi hitam, hati jadi busuk, dan kita takut tergelincir. Nauzubillahi min zalik. Jadi itu untuk rakaat bab yang pertama. Bab yang kedua ni untuk 2.11 iaitu maksud akidah dan juga unsur-unsur pembentukan akidah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Aslan la fi khus illa alladhina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.